Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi lah saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan baik di Webex dan juga di Facebook Live soalan kesihatan lah. Dan InsyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan lagi dengan sambungan kuliah tenang dengan ujian, dan kita telah sampai ke siri yang ke-10, siri yang terakhir insyaAllah. Bagi buku ni lah insyaAllah kita akan sambung dengan buku yang lain pada tuan-tuan. Dan kita telah sampai ke bab yang ke-8, yakni bab sebab dan punca fitnah dalam agama. Dan pada kuliah siri yang ke-9 kita telah bincangkan punca yang pertama. Dan insyaAllah pada siri yang terakhir ini, siri yang ke-10, kita akan bincangkan berkenaan dengan punca yang kedua, yakni terlalu melampau dan cuai. InsyaAllah Datuk akan berikan perkongsian kepada kita lah. Jadi mari sama-sama kita ambil istifadah dan juga ambil iktibar kepada apa yang akan Datuk sampaikan. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Datuk Abdul Basit Abdul Rahman untuk menyampaikan perkongsian beliau pada pagi ini. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lid-dinil qawim wa manna 'alaina bi an ja'alana min khair ummatin ukhrijat lin-nas wa usalli wa usallim ala khairi mab'us rahmatan lil alamin nabiyil huda war rahmah habibillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Fadhil Ustaz Alif selaku pengacara, semua pengarah dan kaki tangan Pusat Islam Kampus Kesihatan USM, semua para peserta muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini, Khamis 23 Disember 2021, kita dapat meneruskan agenda kita, iaitulah bacaan ataupun ulasan kepada buku Tenang dengan Ujian. Buku Tenang Ujian tu, tuan-tuan nampak gambar dia sudah ada. Buku ni hanya kecil sebagai nota saja. Ini adalah merupakan siri yang ke-10 dan terakhir dalam buku ini, insya-Allah. Jadi para peserta sekalian, cuba tengok di bab yang ke-8, muka surat 83. Bab 8, muka surat 83. Di bawah tajuk sebab dan punca fitnah atau ujian dalam agama. Apa sebab terjadinya ujian dan kenapa timbulnya fitnah dalam agama ini? Mesti setiap perkara itu ada sebab. Cuma kita nak tengok sebabnya dan kita cuba mencari apakah penyelesaian ataupun solusi kepada fitnah yang berlaku kepada masyarakat ini. Tengok di mukadimah di bab ini. Perbincangan dalam bab ini berkisar tentang fitnah. Sebelum ini adalah berkenaan dengan fitnah yang menimpa ke atas diri kita sendiri. Sama ada ujian melalui tubuh badan, keluarga, anak-anak, isteri, harta, pekerjaan, kawan-kawan dan sebagainya. Dan kita tidak lupa juga merakamkan ucapan takziah dan juga kita doakan keselamatan, kesejahteraan, kesabaran dan ketenangan kepada saudara-saudara kita yang ditimpa ujian banjir pada tahun ini, kan, yang baru beberapa hari yang lalu di Selangor sebagainya dan di Pahang, dan ada juga di negeri kita pun di sebagai tempat sudah pun dilanda banjir. Maka kita berdoa kepada Allah SWT dengan namanya yang maha indah
dengan sifatnya yang maha tinggi supaya Allah Ta'ala selamatkan kita, keluarga kita, semua orang-orang yang kita sayangi daripada bencana-bencana yang tidak baik, banjir atau sebagainya. Dan kita doakan Allah Ta'ala beri ganti yang lebih baik, beri ketenangan dan kesabaran kepada saudara kita yang telah pun menghadapi ujian pada kali ini. Baik, sekarang kita masuk kepada tajuk kita ini, iaitulah fitnah di dalam agama. Yang punca yang pertama telah kita bincang panjang lebar dalam siri yang lepas, iaitulah mengikut hawa nafsu dan niat yang rosak. Mana orang ni buat kerja tidak kerana Allah, mempunyai agenda yang tersendiri, niat yang tidak baik, maka mereka akan tercundang dalam agama ini. Kita sambung kepada perbincangan kita di muka surat 91. Muka surat 91, punca yang kedua, terlalu melampau. Dalam bahasa Arab dia panggil ghulu. Melampau dia panggil ghulu. Ulu ataupun dalam bahasa lain dia panggil ifrat. Yang kedua, cuai, dipanggil tafrit. Jadi Islam ini mengajar kepada kita jalan tengah. Dia panggil wasatiyah. Al-wasatiyatu wal-i'tidal. Sederhana, adil, telus, seimbang, itu yang diajar oleh Islam. Bersikap ghulu dalam semua perkara akan merosakkan. Melampau dalam beragama pun tidak dianjurkan oleh syariat. Kalau kita nampak macam comel aja, apa salahnya orang tu nak ibadat kuat-kuat. Tapi Nabi tidak ikrar perbuatan yang lebih itu. Kenapa? Sebab dia telah terkeluar daripada batasan hak kemanusiaan. InsyaAllah kita akan bincangkan dalam buku ni, dalam buku yang ringkas ini dan juga huraian nota yang telah saya sediakan untuk disampaikan kepada para jemaah sekalian. Maka, tengok buku nombor 91, buku Tenang dengan Ujian tu. Kita hendaklah sedar bahawa terlalu melampau, dia panggil ghulu, keras dalam kenyataan dan tindakan. Itu dia panggil ghulu. Dalam agama adalah antara punca terbesar yang membawa kepada fitnah. Sama ada fitnah itu terlibat kepada diri orang itu sendiri, orang yang ghulu tadi, ataupun dia terfitnah kepada orang lain, fitnah kepada agama ini sendiri. Fitnah kepada agama ini sendiri, itu juga suatu fitnah. Kita jangan kata fitnah ni kena ke orangnya, kita kena kita sendiri pun fitnah juga. Sebab apa fitnah? Sebab orang ni sama ada dia jadi keras, benda yang patut dilembut, ataupun terlalu berlembut dalam patutnya tegas, itu cuai nama dia. Jadi Islam nak kita bertegah di tempat yang patut tegas dan kita berlembut di tempat yang sepatutnya kita berlembut. Kalau tidak, kita tak ada prinsip ataupun hidup orang panggil terumbang-ambing. Itu tidak diajar oleh Islam, sebab Islam mengajar kepada kita supaya duduk sederhana dalam semua perkara. Baik. Jadi dua-dua ni tidak diiktiraf. Sama ada terlalu keras, ghulu, ifrat, ataupun tafrit, terlalu cuai, tidak boleh. Disebabkan itulah, ada para ulama yang berkata, hawa nafsu, dengan kata-kata ini. Hawa nafsu, Syekh Ahmad bin Abdul Halim ini ulama ini. Hawa nafsu yang menguasai dalam agama adalah lebih buruk daripada hawa nafsu yang menguasai syahwat. Sebab yang menguasai syahwat mungkin dia menyebabkan dia buat maksiat. Tapi kalau hawa nafsu menguasai agama, dia memberi mudarat kepada orang dan kepada masyarakat. Dia punya fatwa dia keras. Benda yang tidak haram pun diharamkan. Atau benda yang sepatutnya orang panggil benda yang taklah sampai peringkat kita boleh perang. Cukup dengan nasihat. Contohnya, dia isytihar perang. Kita lawan. Sebab ini sudah menyalahi peraturan agama. Jadi, bukan semua benda kena perang dan bukan semua benda kena larang. Ada kalanya cukup dengan nasihat.
Ada kalanya cukup dengan kita beri peringatan, beri tazkirah. Nah, ni tak, dia kena angkat jatuh semacam. Dia kira nak perang semua. Kita kata orang ni dia panggil ghulu, melampau. Nah, sebab itulah timbulnya gerakan yang dinamakan teroris. Teroris ni dia ambil ayat-ayat yang tentang azab, dia dipasang orang api, dia pasang atas kepala orang Islam, maka jadilah orang tu teroris. Jadi pengganas. Islam ni tak ada ke sifat keras? Ada. Maknanya kalau orang lawan kita dalam Islam ni, kita kena lawan, tapi mengganas tidak. Kita kena faham berbeza di antara berlawan dengan ikut ilmu dengan berlawan dengan ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu tidak diiktiraf oleh Islam. Kita berlawan ikut ilmu, na'am, itu yang dianjurkan oleh Islam. Hawa nafsu yang menguasai agama lebih bahaya daripada yang menguasai syahwat. Syahwat tu orang tahu. Dia tuan-tuan macam ni. Kenapa bahayanya kita buat ibadat rekaan sendiri? Sebab apa? Sebab kita rasa kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, kita rasa kita warak, kita itu. Tapi sebenarnya perbuatan itu menyalahi syariat, menyalahi sunnah. Maka itu tidak baik. Ada pun orang maksiat, dia tahu dia buat maksiat itu memang dia berdosa. Dia tahu dia buat benda mungkar. Dia tahu dia buat benda tak baik. Jadi berbeza di antara orang yang buat benda tak baik, yang dia tahu, dengan orang yang sangka perkara yang dia buat itu baik. Itu perbezaan. Allah Subhanahu wa taala telah memberi amaran daripada bertindak melampau dalam agama dalam beberapa ayat yang kita akan baca nanti, kan? Dalam beberapa ayat. Contohnya dalam surah Al-Isra ayat 29, surah Isra ayat 29, Allah SWT sebut wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wala tabsutha kullal bast fataq'ud maluman mahsura. Kamu jangan jadikan tangan kamu terbelenggu. Dia tengkuk, mana terikat tangan dia tengkuk. Sebab apa? Terlalu bakhil. Berkira sangat. Allahu Akbar. Anak nak makan pun, budak ni beli nasi bungkus tepi jalan je lah. Nasi bajet je. Anak kata, abah sekali-sekala kita beri. Kita marilah kita makan nasi arak sekali-sekala. Oi, bakhil punya ni. Itu dia panggil tangan terbelenggu di tengkuk. Wala tabsutha kullal bast. Jangan buka luah pula tangan. Sampai peringkat tak terkawal. Anak apa beli belakang. Sampai peringkat daripada bazar Ramadan bertukar menjadi bazir Ramadan. Ini memang tak bagus. Maka Allah Ta'ala nak kita duduk di jalan yang tengah-tengah. Wa kana baina zalika sabila. Maknanya jangan terlalu bakhil, jangan terlalu boros. Jadi orang ni bakhil sangat, yang seorang ni boros. Dua-dua tu mazmum dalam syarak. Jadi dua-dua tu mazmum dalam syarak. Sebab itulah kata di Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Tanda seorang ulama salaf ni, nama dia Imam Auza'i. Dia kata ma min amrin amara Allah bihi, tidak ada mana-mana arahan Allah Azza wa Jalla illa aradahu syaitanu bi khaslataini. Kecuali syaitan akan bantah, akan blok, akan sekat dengan dua cara. Dengar ni para jemaah sekalian. Syaitan akan mari nak sekat kita dengan dua cara. La yubali ayyuhuma asaba. Syaitan kata aku tak peduli yang mana satu aku dapat. Al-ghulu wat taqsir. Ghulu sama ada dia melampau dalam arahan Allah Taala itu, maknanya dia pegang sangat-sangat keras. Ataupun taksir, ataupun dia cuai. Dia buat main-main cincai, kata orang. Maka dua-dua itu dia kira tidak baik. Syaitan dia ambil dua-dua. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala peringatkan kita tadi kepada ayat, mu jangan jadi ke tangan terbelenggu, dan jangan buka dua tangan sampai tak ada, orang panggil tak terkawal. Nak beli belaka. Itu pembaziran berlaku. Fakilat tarafaini mazmum. Dua-dua itu dilarang, dicela, maka kita kena ambil jalan yang tengah, iaitulah jalan
yang baik. Kita kena ingat, kategori hulu ni pun terbagi pada dua. Yang pertama, hulu dalam perkara i'tiqad, melampau dalam bab akidah. Yang kedua, al-ghulu fil ibadah, melampau dalam perkara ibadat. Jadi dua-dua tu tak boleh. Yang pertama contohnya, melampau sangat dalam mengkafirkan orang. Orang silap sikit kafir. Sebagaimana yang berlaku kepada puak-puak Khawarij. Khawarij ni orang buat dosa besar kafir. Ini juga kita kata itu dosa. Memang salah. Dosa itu memang salah. Seperti tapi janganlah melampau sangat. Sampai mereka dosa bukan syirik, dia kata kafir boleh. Macam sebahagian daripada orang-orang yang melampau zaman kita ni mudah mengkafirkan orang. Mudah nak tuduh orang tu kafir, nak tuduh orang ni sesat, nak tuduh macam-macam. Dia sendiri duk sebar ajaran pelik tak apa, tapi boleh tuduh orang semangat. Itu satu. Sekumpulan lagi mendakwa ismah. Imam dia tu maksum, tak ada dosa. Macam tarah nabi-nabi, itu dia panggil puak-puak Rafidah. Puak-puak Rafidah ataupun dia panggil Syiah. Puak Syiah ni dia punya pahaman dia, imam dia tu maksum. Yang ketiga, mujawazatul haddi fi taqdisus salihin, melampau di dalam mensucikan orang-orang soleh. Ini juga bahaya. Yang ketiga ini dia panggil ahli-ahli ibadat. Ahli-ahli ibadat yang melampau. Sehingga guru dia tu macam tarah Nabi dah. Ada sebahagian mereka mengatakan kita dengan guru kita tu seperti mayat dengan juru mandi. Faham ke istilah ni? Kita dengan guru kita seperti mayat dengan juru mandi. Mayat ni dia tak iktiraf dah. Orang mandi nak balik ke, nak mentang dia ke, nak korek hidung dia ke apa, mana dia peduli. Tak, yang pentingnya itu mayat dengan juru mandi. Itu bahaya. Jadi kita kata tidak. Allah Ta'ala telah gambarkan dalam Quran ghulu ahlul kitab. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihul Maryam. Jadi puak anak saya kata kafir, puak-puak yang Nasara yang mengatakan Nabi Isa tu innallaha huwal masih. Tuhan Allah Taala itu Isa. Maka Nabi kita Allah Taala larang. Ayat itu dalam surah Al-Maidah 17. Allah Taala larang kepada ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Ahlul kitab, kamu jangan melampau dalam agama kamu, jangan kamu kata kepada Allah Taala kecuali yang benar mari daripada Allah. Ayat ini surah An-Nisa ayat 71. Yang golongan yang seterus tadi juga melampau dalam agama ni iaitulah orang yang terlalu keras untuk melakukan ibadat-ibadat yang menyusahkan dia sendiri. Itu melampau. Contohnya apa dia? Mensyariatkan ibadat yang Allah Ta'ala tak syariatkan. Allah Ta'ala suruh kita lakukan solat 5 waktu, 1 hari 1 malam. Kemudian Allah Ta'ala beri kepada kita galakkan supaya buat solat sunat, solat tahajud. Orang ni tak, aku tak mau tidur malam. Aku nak solat je. Yang ni pula aku tak mau kahwin, nak ibadat je. Itu yang seorang lagi, aku tak mau makan tengah hari, nak berpuasa. Maka itu termasuk dalam ghulu yang tidak diiktiraf oleh Nabi SAW sebagaimana yang berlaku kepada 2-3 orang sahabat yang pergi siasat rumah Nabi tu. Jadi siasat rumah Nabi, dia kata, apa Nabi buat di rumah ni? Dia kata, kalau macam ni aku tak mau kahwin. Yang seorang kata, aku tak mau makan, tak mau buka puasa. Yang seorang lagi kata, aku tak mau tidur. Maka Nabi kita larang daripada perbuatan itu kerana dia boleh membawa kepada ghulu, melampau sebab menyalahi apa? Menyalahi peraturan Allah Azza wa Jalla. Bila Nabi dengar 3 orang ni buat keputusan sedemikian, Nabi bersabda, "Ama inni la akhsyakum lillahi azza wa jalla." Saudara, wahai umat semua, aku ni orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum, paling bertakwa. Lakinni asum uftir, aku puasa dan aku makan.
Aku buka puasa. Wa usalli wa arqud. Aku salat dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa. Aku juga berkahwin dengan isteriku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa dia tak mau ikut sunnah aku, maka itu bukan daripada ajaran aku. Ini kita kata sangat berbahayanya orang-orang yang melampau dalam agama, sehingga Nabi kata siapa dia tak ikut sunnah aku, mana langgar fitrah, maka itu bukan daripada umat aku. Alhamdulillah. Hadis ini dinukil oleh Bukhari. Maka kita mengatakan para jemaah sekalian, itu ajaran-ajaran yang disyariatkan oleh Allah tapi melampau. Tak boleh. Itu dia akan jadi fitnah dalam agama. Macam orang kuat sangat nak berzikir, terpaksa kena cuti. Orang tengok, kenapa dia tu tak mari pejabat, tak mari hospital? Kenapa? Cuti. Berapa hari? Sebulan. Duduk mana? Dalam gua. Sebab nak cukup dia punya kota zikir. Kita kata itu melampau. Ustaz Abu Anas ni kenapa cakap macam ni? Orang nak pergi zikir, awak cakap melampau. Ya, melampau. Habis, yang zikir Nabi ajar, simple je tuan-tuan. Yang zikir Nabi SAW ajar. Nabi ajar kepada kita, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi kata, bacalah 100 kali. Habis 100 kali, kita ada masa lagi. Tambah pula 100 kali. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi tak kata, kamu bergerak, duduk bertapa dalam gua, tinggal ke kerja buat, tinggal anak bini kat rumah, kan? Mesti hujan macam ni, orang takut banjir, duduk dalam gua. Dia apa dia? Itu dia panggil melampau dalam ibadat yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, buat lebih-lebih. Kan ada dalam Islam tu i'tikaf. Ya, i'tikaf tak ada masa. Bulan Ramadan, akhir Ramadan, beberapa hari. Duduk di masjid, bukan duduk dalam hutan. Anak dia boleh mari cari bila-bila. Ya, ayah kat masjid. Kan? Boleh je. Kita kata itu yang diajar oleh syarak. Satu lagi melampau dalam agama, antakunal ibadah mimma lam yusra. Mereka ibadat yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini bahaya juga. Dengan i'tiqad, dengan kepercayaan bahawa itu adalah salah satu daripada cara mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kata dia nak dekatkan diri, buat apa? Kita buat satu ibadat yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya, ada seorang ni, nama dia Abu Israel. Tulis nama dia. Abu Israel. Dia bernazar tak mau duduk. Nak berdiri tengah panas. Tak mau duduk. Tak mau bercakap dengan orang. Dan dia berpuasa. Nabi tengok sallallahu alaihi wasallam. Siapa tu? Kenapa berdiri? Orang tanya, Rasulullah, Abu Israel nama dia. Habis dia bernazar tak mau duduk, tak mau berteduh, tak mau bercakap, dan dia berpuasa. Nabi kata, murhu falyatakallam wal yastazir wal yaqum. Nabi kata, suruh dia duduk, suruh dia bercakap, suruh dia duduk di bawah teduh, wal yutimma shaumahu, puasa teruskan. Maknanya tak ada ibadat yang pelik-pelik macam ni. Kita ni suka sangat buat ibadat yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka reka ibadat, tuan-tuan, kalau kita nak selamat daripada gini-gini, kita kena baca surah ni berapa puluh kali, beratus kali ni. Jadi kadang-kadang kita pergi reka satu ibadat yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu termasuk dalam di dalam melampau. Tak ada. Dan Islam ambil ajaran yang sudah sedia ada dalam sunnah Nabi SAW yang sangat simple, sangat senang. Kenapa kita nak ambil yang pelik-pelik? Tidak ada yang pelik. Jadi kita ambil yang mudah, yang simple, tapi jangan cuai. Jadi dua-dua tu tak boleh. Ada seorang ni, hadis ni dalam Bukhari, hadis yang Abu Israel tadi. Ada seorang lagi dia bernazar. Tuan-tuan kena ingat, nazar ini di antara ibadat yang tidak disyariatkan oleh Allah, tapi awak memperwajibkan. Kita paksa diri kita buat ibadat. Itu nama dia nazar. Sebab itulah nazar ni hukum dia tidaklah sunat digalakkan, tak ada. Bahkan Nabi kata kita boleh menumpang makan makanan orang bakhil je. Itu nazar.
Orang bakhil dia kopi, dia bersyarat dengan Tuhan. Ya Rabbi, kalau naik pangkat aku sembelih kambing. Jadi kita nak tunggu kambing dia, tunggu naik pangkat, tak tahu entah bila naik pangkat dia. Dia kerja malas. Contohlah kita kata. Kerjanya malas tapi nak naik pangkat, kita tak ada dia macam tu. Maka nazar, dia kata dia nak menazar hafiyah. Nak menazar, nak pergi haji, berjalan kaki, tak pakai selipar. Uish, dahsyat ni. Menazar, jalan kaki, tak pakai selipar. Nabi kata, litamshi wal litarkab. Nabi kata, suruh dia berjalan, naik kereta, naik kenderaan, dan pakai selipar. Wal yutim. Hak dia niat haji tak apa, itu ibadat. Ini dia panggil mereka-reka ibadat ni. Sekarang ni pula kita tengok pelik-pelik pula. Pelik-pelik pula dia punya perjalanan, apa yang peliknya. Allahu Akbar. Kalau nak berzikir, paksa kena melompat. Hayung, pusing kepala sampai tercabut songkok. Cabut serban. Kalau cakap cabut ke songkok, kepiuh, cabut biasa lagi. Serban boleh tercabut. Ini juga termasuk dalam melampau. Dia panggil melampau, mengadakan satu ibadat yang Allah Ta'ala tak syariatkan. Macam tu. Jadi kita dua-dua tak boleh. Sama ada kita ambil orang syariat tapi hulu sangat, ataupun yang tidak disyariat kita reka sangat, kita reka ibadat, maka itu tak boleh. Itu grup yang pertama. Yang grup yang kedua, iaitulah dia panggil at-tafrid, orang yang cuai. Orang yang cuai pula dalam arahan agama. Jangan. Sebab syaitan ni, tadi kata di Auza'i, syaitan ni dia ambil dua lorong. Orang ni nampak keras, dia bagi lorong hulu, melampau. Orang ni lembek, dia masuk ke lorong sekular, lorong liberal. Sekarang ni mari pula geng-geng LGBT ni. Ni keluar video baru ni pula LGBT. Dia kata I am Muslim. Geng-geng LGBT declare I am Muslim. Tapi main jantan-jantan sama jantan. Tena sama tena. Islam mana ajar awak macam tu? Kalau nak mengaku Islam, udkhulu fi silmi kafah, masuk Islam seluruhnya. Akidahnya, ibadatnya, muamalahnya, akhlaknya masuk semua. Declare saya I am Muslim, tapi dia punya perangai syaitan. Kenapa macam tu? Jadi syaitan dia masuk. Dalam masalah ni pun masuk juga. Sebab tu kita tengok bimbang, kita bimbang. Ada setengah orang ahli-ahli liberal dia kata apa? Ad-din innama huwal akhlaq wal muamalat. Agama itu apabila kita mempunyai integriti, mempunyai akhlak yang baik, charity, suka tolong orang, itu agama. Jadi dia nak keluar daripada apa? Nak keluar daripada ikatan taklif syarak ke atas dia. Kalau kata, kenapa you tak solat? Ini hati baik. Kita tegur pula dia. Kenapa you tak tutup aurat? Yang perempuan ni. Kenapa awak tak tutup aurat? Hati baik. Semua benda hati baik, hati baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat. Hati itu tempat dia punya pasak iman. Hati itu tempat kita nak pasak iman, kita duduk di situ. Nabi sebut al-iman hahuna, iman di sini dalam hati. Betul. Tapi dia macam generator lampu elektrik. Memang enjin kat sini, tapi nyala kat mana nyala? Yang cerahnya mana? Lampu. Yang sejuknya kipas berpusing, aircon. Itu yang dikatakan kesan daripada iman. Kalau setakat iman dalam dada tak keluar di luar, macam mana kita nak tahu orang itu beriman? Tak tahu. Oleh kerana amalan hati ni tak ada manusia tahu, maka dia diminta buktikan. Suami sayang ke isteri. Cakap bak ni nampak semangat sikit. Tak. Ujung-ujung tahu ni muslimat pun semangat. Kok ada bonus-bonus hadiah daripada Cik Abang contohnya. Tak. Kedai-kedai emas pun banyak mega sale. Dia kata, bang, jangan lupa tu. Inilah peluang. Kita baik. Abang nak tunjuk sayang kepada adik. Macam mana? Belilah hadiah. Tanda sayang. Kalau cakap I love you. Jumpa I love you tak.
love you semua. Tak tahu apa benda. Ujian panah pun I love you. Tapi cincin sorak yang kecil pun tak ada hujung tahun dia tak bagi hadiah. Beg baru pun tak dapat. Kasut yang dah 3 tahun lepas pakai. Mana bukti? Kita tak nafikan kata-kata tu kasih sayang. Tapi biarlah ada sekali-sekala tanda-tanda tu. Biarlah ada. Ni tak ada. Kita kata jangan macam tu. Maka apabila iman tu mantap, dia akan keluar, terpancar dalam anggota kita tu. Dengan solatnya, dengan zikir sentiasa ingat pada Allah. Sebagaimana kata ahli motivasi, man ahabba syai'an aktsara zikrahu. Siapa dia sayang pada benda, dia akan banyak menyebut benda tu. Kita anak yang kita sayang, asyik dia panggil dia ya. Bang, Bang Long, Bang Angkat Ngak, anak sayang. Akan sebut orang tu. Jadi, bila kita hati tu ingat kepada Allah, lidah kita akan basah menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Lidah akan sentiasa menyebut nama Allah, maka bila kita tengok daripada nas syarak menunjukkan bahawa hati saja belum lengkap, mesti diikuti dengan amalan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 25 Allah Ta'ala berfirman, allazina amanu wa amilus salihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh. Maknanya iman dalam hati. Ma waqara fil qalbi. Itu mana iman. Kepercayaan. Itu mana iman. Tapi amalan yang duduk di anggota. Barulah kita nampak anggota. Mengingat ke Tuhan. Oh, zikir tak berhenti. Pagi sampai gelap. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tak berhenti kita berzikir. Barulah nampak. Oh, betul dia ni. Ingat ke Tuhan. Kenapa kamu orang pergi pak maksiat, awak tak pergi? Aku takut dengan Tuhan, nanti aku tengah buat maksiat, mati ketika itu. Itu dia panggil cahaya iman. Jadi mana kita nak, jangan kita ni dia panggil ifrat wa tafrid, jangan melampau dalam apa ni? Di dalam kehidupan, dalam beragama, dan jangan cuai dalam agama. Maka yang kita naknya iaitulah bersederhana di dalam beribadat, di dalam bermuamalat, dalam segala perkara syiar agama. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taghabun, Allah kata, fattaqullaha mastata'tum. Adalah kamu takut pada Allah Ta'ala sedaya upaya kamu. Ay ma'ataqtum. Selagi mana kita mampu nak ketaat kepada Allah, kita buat sedaya upaya mungkin. Kalau yang tak mampu, Allah Ta'ala kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak paksa kita lebih daripada apa yang kita mampu. Yang kita tak mampu, Tuhan maafkan. Oh, sebab itulah dia panggil agama ini, agama yang raf'ul haraj. Tidak ada susah. Dalil macam ni. Tuhan bagi kepada kita agama. Taklif, solat. Di antara rukun solat, al-qiyam, kita kena berdiri solat. Tapi kalau kita sakit macam mana? Dia benarkan solat duduk. Itu dia panggil din yusrun. Agama itu mudah. Tapi kalau awak masuk hospital, langsung tak solat. Kenapa tak solat? Sakit. Kenapa tak solat? Di hospital. Kita kata itu memudahkan agama. Tuan-tuan kena ingat. Orang yang mantap mengambil agama itu mudah. Orang yang cuai mempermudahkan agama. Kenapa tak solat? Sakit. Tuan-tuan yang duduk di hospital ni boleh siamak. Gilah tanya khabar. Sambil-sambil holo ubat tu tanya kan. Makcik solat dah Zuhur? Duduk lagi. Ni pukul 3 dah cik ni. Nak asar tak lama dah ni. Lepas maghrib kita pergi ada ubat shift malam pukul 8 dah. Pak cik dah solat maghrib? Belum. Nak habis dah ni. Lagi 15 minit Aisyah, kenapa tak solat? Kalau dia bagi alasan sakit, itulah dia panggil mempermudahkan agama. Sakit ke tak sakit, kena solat. Sehingga kan para ulama mengatakan dalam hadis, kalaulah tak boleh bergerak, kita solat juga dengan isyarat kelopak mata. Ni kita gerak mata ya, rokok, sujud, gerak dengan mata kita. Itu dia panggil agama itu mudah. Maka kita kena letak. Jadi alhamdulillah.
Nabi SAW sebut dalam hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim, wa iza amartukum bisyai'in. Nabi kata bila aku perintahkan buat sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, hendaklah kamu buat sedaya upaya kamu. Tapi kalau aku larang, berhenti. Maka di sini kita belajar bahawa Islam itu mengajar kepada kita supaya kita sentiasa duduk di jalan yang sederhana. Tengok dalam buku kita ni ada hadis. Nabi kata, iyyakum wal ghulu fid din. Ada cerita hadis ni. Waktu Nabi kita SAW nak pergi melontar. Nak pergi melontar sampai di dekat tempat ambil batu, dekat Muzdalifah ke dekat Mina, Nabi kata, ambillah batu. Ambil biji batu untuk melontar, besar ni. Dia panggil hasal khazaf. Macam kacang tanah ni. Tu. Besar ni je batu untuk melontar. Nak lontar apa ni? Sebab tu saya selalu tanya jemaah saya, tuan-tuan kita nak pergi Mina ni, kita nak pergi lontar apa? Ada kata nak pergi lontar syaitan, Ustaz. Nak pergi lontar syaitan. Batu besar ni. Syaitan ketawa awak. Batu besar ni. Apa dia? Lontar burung tak mati. Tak. Lontar cicak pun tak mampu kata orang. Nak pergi lontar syaitan. Sebab itu kata ulama, kita bukan pergi lontar syaitan. Kita pergi melontar kerana ikut sunnah Nabi SAW. Nabi melontar, kita melontar. Isyarat kepada kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu. Maka Nabi kata, iyyakum wal ghulu. Aku bagi arahan, jangan melampau dalam agama. Orang ambil batu besar ni, kalau tak kena kepala orang, kepala syaitan pun tak pecah, kepala orang yang pecah. Nabi kata, la, besar ni je batu. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Binasa sudah orang dulu daripada kamu sebab melampau dalam agama. Jadi kita kata melampau ni salah satu daripada apa ni, perbuatan yang sangat tidak baik. Jadi panggil tidak baik. Maka tengok dalam kitab hadis ini rawahu Ibnu Majah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata di para ulama ketika menghuraikan hadis ini, kufur, fasik di mana jahat, tak sampai pekat kafir tapi banyak benda masalah. Dan maksiat adalah sebab bagi perpecahan dan permusuhan umat ini. Punca pertenah dalam agama ni sebab kufur, fasik dengan maksiat. Jika seorang lelaki atau sekumpulan manusia telah berdosa, manakala sekumpulan lain pula diam, tidak mencegah kemungkaran, maka dia juga turut berdosa. Jika ada sekumpulan lain mencegah benda yang dilarang, tapi dengan cara yang dilarang. Apa makna mencegah benda larang dengan perkara dilarang? Kita tengok orang ni buat maksiat. Patutnya kita pergi cegah larang dia, tapi kita pergi buat, kita pergi pukul dia, kita pergi bakar dia. Itu dia panggil melarang benda larang dengan benda yang dilarang. Macam budak-budak nakal duduk main. Kita pergi maki dia. Bahasa budak celaka, gila. Tak ada adab. Boleh tak boleh? Tak. Patut kita pergi nasihat. Kita larang dia. Itu dia kata, melarang benda mungkar dengan benda yang mungkar. Melarang benda maksiat dengan benda maksiat. Itu tidak boleh. Tetapi dengan cara yang dilarang, ia termasuk dalam dosa juga. Maka terjadilah perpecahan, ikhtilaf, fitnah, dan keburukan. Ini adalah satu besar-besar fitnah dan keburukan yang sama sejak dahulu sehingga sekarang ini. Sekarang ni pun kita tengok macam tu juga. Kadang-kadang benda tu khilaf tu boleh ya kita bincang. Benda yang khilaf boleh diperbincangkan. Tapi apa boleh buat manusia ni daripada benda khilaf jadi benda kelahi. Maka itulah yang kita takut hari ini. Ada sebuah buku yang saya tulis, tajuk dia Rahmat dalam Perbezaan. Rahmat dalam Perbezaan. Buku ni menarik tuan-tuan. Boleh dicari dan dibaca. Rahmat dalam Perbezaan. Sebab kita nak ajar, nak didik masyarakat, biar tahu berbeza bukan semestinya berkelahi. Berbeza tidak semestinya berbalah. Berbeza mana kita boleh cari titik persamaan. Yang berbeza kita uruskan dengan cara yang baik. Itu yang sepatutnya. Baik. Daripada penjelasan di atas, tengok muka surat 92 kitab nota ni.
Daripada penjelasan di atas, kita akan dapati ada 3 golongan manusia. Iaitu golongan yang berada dalam kemungkaran. Satu. Dan yang kedua, golongan yang hanya diam dan membiarkan mereka ini berada dalam kemungkaran. 2. Tak peduli dia panggil. Ikut apa sibuk kita. Aku tak nak jaga tepi kaya orang. Contoh. Golongan yang ketiga mengingkari. Tetapi mencegah dan mengingkari dengan secara keterlaluan. Maka akan melampaui batas dan akan berlakulah fitnah. Pergi sampai mereka bakar tempat orang. Kita tak boleh bakar. Kita larang dia buat maksiat. Jangan bakar dia punya tempat. Tempat tu kita buat surau. Sudah pasti akan ada golongan yang keempat. Ini yang kita nak. Sudah pasti ada yang golongan yang keempat, iaitulah mereka yang berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW dalam mencegah kemungkaran. Jadi kita cegah, Nabi kata apa? Bila kamu tengok mungkar, cegah dengan tangan. Kalau kita ada kuasa. Kalau tak ada kuasa, dengan mulut, nasihat. Tak ada mulut, cegah dengan hati. Wazalika adhaful iman. Maka di sini kata di Syekh, sesiapa yang meneliti fitnah yang berlaku akan mendapati sebabnya ini dan akan nampak apa yang berlaku antara para pemimpin umat ini dan para ulamanya serta siapa yang mengikutinya secara umum dalam fitnah, inilah puncanya melampau. Kadang-kadang ulama pergi tegur pemimpin keras sangat. Pemimpin pun cuai sangat dalam tugas-tugas dia sampai mereka orang buat maksiat pun relax je. Kita kata mana boleh relax macam tu? Tak boleh relax. Macam sebahagian daripada orang hari ni. Bila kita tengok dia bawa ajaran yang pelik. Orang pergi buat pengaduan kepada pihak yang bertanggungjawab. Tak ambil peduli. Jangan tunggu masyarakat bangun bertindak. Sebab bila kerajaan cuai, pihak para pendakwah yang ada ghirah, semangat nak jaga agama, mereka yang akan bertindak. Nanti jadi hulu. Jadi sebenarnya kadang-kadang punca mari agresif masyarakat ni sebab pihak yang bertanggungjawab tidak menjalankan tugas. Jadi kita bimbang. Yang terbaik dan selamatnya adalah dengan mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Terdapat banyak hadis yang merekodkan sifat-sifat Nabi SAW sebagai seorang Nabi dan pendakwah yang sangat berlemah lembut, tegas dan seimbang antara keduanya dalam menjalankan tugasnya. Maka di sini kita nampak beberapa nas syarak yang mengajar kepada kita i'tidal wa tawassut, mengajar kepada kita supaya bersederhana di dalam urusan kita ni. Baik, saya sebut secara ringkas. Yang pertama, tuan-tuan, antakunal ibadah masyru'ah. Kita nak buat ibadat ni, biarlah ibadat yang kita buat tu disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ada syariat, tapi Nabi tak ajar macam tu. Contohnya kita kata, Nabi Allah Ta'ala suruh berzikir. Suruh zikir. Fazkuruni azkurkum. Az-zakirin Allah kasim waz-zakirat. Nabi pun ajar sahabat-sahabat berzikir. Bila sahabat angkat suara kuat bertakbir, Nabi kata, arbi'u ala anfusikum. Sahabat semua, jangan menyusahkan diri. Allah yang kamu seru itu, Allah yang maha mendengar. Bukan Allah yang tidak ada. Allah yang dekat dengan kamu. Kenapa kamu bertepik-tepik dalam zikir? Maka Nabi kita ajar, zikir pelan-pelan. Ini kita ni kadang-kadang, pak-pak imam kita ni, Allah, lepas solat dia zikir kuat-kuat. Dengan mikrofon pula. Kenapa? Tengok, Nabi tengok sahabat tak pakai mikrofon lagi tu. Nabi kata, arbi'u ala anfusikum. Kamu bukan panggil Tuhan yang tak dengar. Kamu bukan panggil Tuhan yang jauh. Tuhan yang dekat dengan kamu. Jadi kita letak ibadat itu yang disyariatkan oleh Allah. Saya nak solat ni. Solatlah. Solat sunat. Banyak je solat sunat yang Nabi kita ajar. Solat sunat qabliyah ba'diyah. 12 rakaat satu hari satu malam. Buat ke tak buat? Buat. Alhamdulillah. Tapi tak seronok lah Syekh. Ada solat lain lagi sedap lagi. Siapa dia solat ni boleh terbang atas angin. Boleh jalan atas air. Itu yang kita kata. Yang duduk menambahkan ibadat yang tidak disyariatkan. Ibadat tu ada. Tapi cara tak kena. Maka itu juga dipanggil cara yang boleh membawa kepada ghulu. Melampau di dalam beragama.
Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ibadat yang kita buat tu boleh memudaratkan kita. Kita ni kerja besar, kerja banyak. Tapi asyik duk puasa sunat je. Lembek lah. Kenapa dia tu nampak relax, bekerja tak berbanyak puasa. Jadi kita kata puasa tu ibadat. Tapi kalau memberi, lain pada Ramadan ni, puasa sunat. Tapi kalau boleh memudaratkan kerja lain, cuai dia terhadap bidang tugas, isteri dia pun terabai sebab dia asyik puasa je, maka ini juga termasuk dalam melampau. Sebab itulah Nabi SAW dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari, orang tanya Nabi, su'ila ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, manakah amalan yang Allah suka? Manakah amalan yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla? Qala adwamuha wa in qalla. Nabi kata yang berterusan walaupun sedikit. Jadi macam mana kita tak nak melampau? Tak nak melampau ni, iaitulah kita set amalan kita. Contohnya, kita jaga zikir pagi petang, zikir lepas solat, zikir untuk pergerakan, selesai masalah. Tak payah bertapa dalam gua. Solat, macam mana solat? Solat kita ikut solat waktu. Dia panggil solat qabliyah, solat ba'diyah. Tuan-tuan kena ingatlah solat qabliyah ni sebelum solat fardu. Solat ba'diyah selepas solat fardu. Kita jaga maintain dia ni. 12 rakaat Nabi sebut. Boleh mahliga dalam syurga. Kamu ni kita solat duha 2 rakaat. Kecuali hari cuti. Kita ada masa banyak kat rumah. Kita boleh solat tambah sikit lagi. Kita solat apa lagi? Tahajud contohnya. Kita sedekah mengikut kemampuan kita. Jangan sedekah banyak-banyak sampai kita kena berhutang orang lain. Jadi kita nak ibadat kita jangan putus walaupun sedikit tapi berterusan. Itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, la rahbaniyah fil Islam. Tidak ada settle rahbani, mana orang yang putus daripada dunia, kahwin pun tidak, berapa pun tidak. Duk mana dia tu? Kerja pun duk mana? Tidur masjid. Sebab nak kembali kepada Allah. Habis makan minum, tunggu orang sedekah. La. Nabi tidak ajar macam tu. Sebab itulah hadis 3 orang pemuda tadi yang tak mau kahwin, yang nak puasa seterus berterus, yang tak mau tidur, Nabi kata, aku orang paling takut pada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, tapi aku kahwin, aku puasa, aku berbuka, aku tidur dan aku juga bertahajud, aku kahwin dengan isteriku, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi kata siapa dia tak mau ikut sunnah aku, itu bukan daripada ajaran aku. Nabi tak mau ajar kepada kita, mana rahbaniyah macam sebahagian daripada padri-padri yang tak boleh kahwin, tak ada dalam Islam. Bahkan Islam membenarkan kita kahwin 4. Yang tuan-tuan petakut tu jangan duduk cari bukan, jangan menyalahkan Islam. Dah kita takut, tak berani nak tambah, diam-diam. Ya, setengah orang ni duduk baca ayat Quran, seorang baik, macam mana cakap. Dah takut diam-diam sudah. Yang pentingnya tak ada rahbaniyah dalam Islam. Maka kesimpulan yang kita buat sebelum kita berpindah ke sesi perbincangan, maka kita mengatakan beragama, kita hidup dengan, kita Islam, tapi cara kita beragama yang pertama mestilah dengan iman yang jitu, iman yang mantap, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan ketepikan semua jenis syirik dan lorong-lorong yang boleh membawa kepada kesyirikan. Bahaya ayat tu, ya. Apa dia lorong? Contohnya lorong mempercayai benda-benda mistik-mistik ni, khayal-khayalan ni. Tangkal azimat ni boleh memberi perlindungan kepada anak. Sebagaimana kesan dia seperti Panadol. Jangan, tak sama. Panadol tu doktor sudah cek, kita makan dia boleh lawan dia punya panas demam, boleh tahan. Tapi yang kita duduk main azimat ni tahu apa? Tali gantung je. Tak sama. Yang ni fizikal. Yang ni kepercayaan. Jadi kepercayaan itulah yang dikatakan man allaqa tamimatan. Siapa dia gantung-gantung azimat ini berbahaya itu perbuatan. Dia kata, ada ulama kata harus tak syirik, tapi benda tu sudah dibantah oleh sebahagian, disokong oleh sebahagian. Kita kata kalau ada bantahan jangan buat. Elok tak elok dah betul. Dah sudah dibantah.
percaya pula kepada penunggu-penunggu. Penunggu pokok lah, penunggu hutan lah, penunggu kubur lah, penunggu apa ni. Alah, mana kita percaya pada jin tu ada kuasa. Jangan. Jadi kita betulkan akidah kita, jangan duk percaya kepada ni, percaya kepada bomoh-bomoh, duku-duku ni. Alah, macam-macam lah dia punya kepercayaan. Dan juga kita kembali kepada beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang disyariatkan, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah skop kemampuan kita. Jangan lebih-lebih, kalau tidak jadi ghulu. Jangan cuai, kalau tidak jadi kecuaian, tafrid. Maka Islam tidak mengajar kepada kita, para jemaah sekalian, itu yang diajar oleh Islam supaya kita bersikap sederhana. Sebab sederhana dalam Islam itu dengan makna bukan tak buat. Dia ada setengah orang dia salah faham, dia kata Islam wasatiyah. Islam wasatiyah ni mana Islam sederhana. Habis tak solat pun tak apa juga. La. Sederhana dalam Islam maknanya tidak melampau dan tidak cuai. Semua perintah Allah Ta'ala kita lakukan semampu kita mungkin. Sedaya upaya kita. Yang mana kita tak mampu, iaitulah kita letak di bawah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi jangan tak buat. Jangan pula kita bermudah-mudah dengan tak boleh. Itu dia panggil dua-dua itu disukai oleh syaitan, sama ada melampau, sampai peringkat jadi teroris, sampai peringkat jadi nak bom orang sana sini, sedangkan benda tu tak perlu lagi kita bom. Cukup dengan kita bagi tazkirah, kita bagi nasihat, kita bagi peringatan. Itu cukup. Jadi kalau tidak, beratlah kita dalam masalah gini. Jadi itulah para peserta sekalian. Tamatlah pembentangan saya. Sekarang ni saya serah balik kepada moderator Ustaz Alif untuk sesi perbincangan ataupun kalau ada soalan-soalan yang boleh saya jawab. Wallahu alam. Terima kasih Datuk atas perkongsian yang telah diberikan pada pagi ini. InsyaAllah ada soalan lah sedikit. Ada dua soalan setakat ni. Tuan-tuan dan puan, baik di Facebook ataupun di Webex ni, kalau ada soalan, boleh tulis di ruangan chat ataupun di ruangan komen, ataupun bagi tuan-tuan yang ada di Webex ni boleh bertanya secara teruslah. Buka mic, tanya kepada Datuk. Okey. Cumanya saya akan tanya dululah. Soalan pertama daripada Facebook. Dia kata, salam Tuan Guru. Kita doa dalam sujud ni, kehendak kita banyak. Jadinya bagaimana kita doa yang paling ringkas, yang Allah tahu segala kehendak kita tadi. Macam mana nak doa yang paling ringkas, sedangkan kalau kita nak sebut satu itu, doa kehendak kita ni banyak. Macam mana? Dia gini. Dia permohonan ada umum, ada khusus. Permohonan umum senang je, dua patah je Tuhan ajar. Dalam Quran sendiri Allah Taala sebut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Habislah. Itu je dia punya permohonan umum. Mana kita nak, ya Rabbi, ya Allah, aku nak hak dunia baik. Hak baik juga semua sekali. Sehat, kaya, aman sentosa, ada aman damai, tak dikhianat oleh orang. Itu makna hasanah. Itu dipanggil doa umum. Tapi dalam hidup kita ni ada doa khusus. Contohnya hari ni kita nak masuk interview, nak naik pangkat daripada pembantu kepada pegawai, daripada doktor biasa ke pakar, contohnya. Itu khusus. Maka kita minta lah dalam solat. Ya Allah, ya Tuhan, ku rezekikanlah, luluskanlah permohonanku pada hari ini. Lain. Jadi tak payah panjang-panjang. Tak perlu kita dalam solat sampai peringkat setengah jam duk minta tu minta ni. Tak cerdik sangat kita ni. Jadi kita minta umum dan khusus kepada tajuk yang kita nak sekarang. Mak kita tengah sakit. Maknanya spesifik doa kita hari ni, Allah mashfi walidati. Ya Allah, sembuhkanlah mak aku. Itu. Jadi kita kena. Tapi kalau kata tak ada benda spesifik lah yang kita nak minta, cukup kita minta umum. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Aku minta keampunan ya Allah dan keselamatan kesejahteraan. Umum. Fid dunia wal akhirah, di dunia juga di akhirat. Jadi alhamdulillah, doa yang saya letak dalam zikir pagi petang tu.
Zikir tu kena baca. Pagi baca, petang baca. Sebab dipanggil doa umum, komprehensif. Semua kita minta selamat keluarga, selamat agama, selamat dunia, selamat anak beranak, selamat harta benda. Pendek tapi lengkap. Baik, wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Tok. Soalan yang kedua tu berkenaan dengan solat sunat qabliyah Jumaat. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Adakah qabliyah Zuhur sahaja ataupun kalau ada daripada dalil dia? Dia gini. Perkara solat sunat qabliyah Jumaat ni khilaf. Ada ulama mengatakan tidak ada qabliyah Jumaat. Lish? Kenapa? Sebab zaman Nabi SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, dia azannya sekali je. Maksudnya bila masuk waktu Nabi naik atas mimbar, sudah bagi salam Nabi duduk, azan. Lepas azan Nabi khutbah. Bila khutbah mana? Bila ada masa untuk solat qabliyah Jumaat. Tapi oleh kerana sekarang majoriti ulama dalam dunia ni, majoriti masjid, termasuklah Masjid Haram Mekah pun, Masjid Madinah, 2 kali azan. Bila 2 kali azan, adalah masa untuk kita solat qabliyah Jumaat. Sebab itu dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, dia kata al-jum'atu ka-zuhri. Solat hukum Jumaat tu sama dengan Zuhur. Maknanya solat sunat qabliyah 4 rakaat belum Zuhur tu berjalan. Jadi bagian perkara ini masalah khilaf. Jadi kita bagi ruang lah. Kalau tuan-tuan kata saya tak nak buat sebab Nabi tak buat, duduk ya. Sambung baca surah Al-Kahfi sampai sudah. Ada orang kata oleh kerana masa ada. Dan Nabi pun tak larang untuk kita beribadat pada hari Jumaat. Sampai ke khatib berkhutbah, naik mimbar. Maka kita terus je lah. Jadi kita kata Alhamdulillah. Di antara perkara yang ada keluasan. Saya belajar dua-dua dan kita bentang dua-dua pendapat. Ada pendapat yang tak ada qabliyah Jumaat. Kita kata kalau orang berpegang pendapat ini, dia tak nak solat. Pegang dengan asal. Kalau orang kata ada qabliyah, kita kata ambil mana? Ambil dianya di zaman Sayyidina Osman, setelah dia tambah satu lagi azan di pasar, sebelum masuk waktu, maka kita ada ruang untuk solat. Jadi hari Jumaat ni hari diminta kita solat daripada kita masuk masjid sampai ke imam berkhutbah. Jadi sekarang ni imam tak khutbah lagi. Jadi ada peluang. Ya wallahu alam. Pada soalan yang ketiga berkenaan dengan bagaimana kita nak dakwah individu bukan Islam yang ahli keluarganya ataupun orang yang disayanginya telah terlebih dahulu telah meninggal dunia dalam keadaan bukan Islam. Mungkin mereka ralat untuk bertukar agama sebab kita tahu kalau sudah matinya tanpa Islam, macam bapa saudara Nabi, tidak berjumpa lagi di syurga, mohon pencerahan. Baik. Kita masalah benda-benda di akhirat, kita tak payah duduk teori banyak sangat. Sekarang ni kita kena dakwah orang yang belum Islam supaya Islam. Kalau dia kata dia tak jumpa lagi dengan ayah dia di akhirat esok, kita kata Allah Ta'ala maha kuasa, maha luas. Memang tidak dinafikan mazhab Ahlus-Sunnah bahawa orang bukan Islam tak akan masuk dalam syurga selama-lamanya. Tetapi kita tidak tahu adakah mereka berpeluang untuk bertemu. Wallahu a'lam, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tak boleh nak putuskan bahawa kalau masuk Islam, putuslah hubunganmu, tak akan jumpa lagi mak ayahmu. Esok kita kata masuk Islam lah untuk menyelamatkan mak ayah. Tapi kita tak boleh nak selamatlah sebab mereka mati dengan tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Tetapi adakah mereka tak boleh bertemu langsung? Wallahu a'lam. Jadi kita bagilah nasihat kepada orang-orang yang belum Islam. Jangan kerana itu kamu, mana adakah kamu sanggup masuk, tak mau pergi syurga sekali? Nak duduk dalam neraka sekali, ingat dalam neraka itu senang ke? Jadi kita cubalah guna pendekatan yang baik dan guna cara psikologi, cara pendekatan yang penuh kasih sayang. Jangan gurih perasaan dia. Takkan tak pergi cari ayah mula neraka. Macam kita atas dunia ni, keluarga dia masuk dalam penjara. Takkan kamu tak pergi melawat penjara? Penjara dengan neraka tak sama, tuan-tuan. Jadi kita cuba dakwah dia, ajak dia masuk Islam, sedaya upaya kita, mudah-mudahan dia selamat. Jadi sekurang-kurang kalau keluarga dia pun tak dapat masuk Islam, biarlah anak cucu dia masuk Islam. Wallahu a'lam. InsyaAllah, satu soalan terakhir. Sekarang ni kita tengok ramai sahabat-saudara kita yang terkesan dengan banjir. Ya. Mungkin kita di sini susahlah ataupun ada yang tidak dapat nak tolong secara fizikal, nak pergi cuci rumah semua. Jadi apakah cara untuk bantu yang terbaiklah yang kita boleh berikan kepada saudara-saudara yang terkesan ni? Baik, terima kasih.
Alhamdulillah, Ana sendiri bersama dengan sahabat-sahabat kita yang lain, walaupun saya tak mampu nak pergi, tapi tuan-tuan boleh pergi dengan banyak lorong. Yang pertama sekali, kita pergi dengan doa kita. Besar doa ni, di antara doa mustajab, tuan-tuan tanda. Di antara doa mustajab yang disebut oleh Nabi SAW, doa li akhihi bi zahiril ghaib. Doa seorang hamba Allah Ta'ala kepada saudara dia, tanpa diketahui oleh orang tu. Kita tengok rumah sahabat kita dilanda banjir, kita kata, Ya Allah, curahkanlah kesabaran, ketenangan, kesihatan kepada saudara aku ni, biar dia boleh suci balik rumah dia boleh masuk balik rumah, dia boleh tenang menghadapi ujian ini, dan gantikanlah dia lebih baik. Kita tahu macam mana nak lebih baik. Kalau kita kata ganti lebih baik, kita tak tahu apa yang kita nak ganti. Pengalaman saya ni, Ustaz Ali mungkin tak sempat masa tu. Kita buat selepas banjir 2014. USM menganjurkan satu ceramah khas. Tajuk dia ketenangan pasca banjir. Saya ingat video tu masih ada dalam rakaman saya. Jadi kita tak tahu bagaimana Tuhan nak bagi ganti kepada kita lebih baik. Jadi ada saja. Kawan-kawan yang akan bantu, akan tolong. Dulu rumah kita buruk. Kerana lepas banjir, semua orang mari tukar rumah baru. Perabot-perabot dalam rumah dah lama tak bertukar. Lepas banjir ni, Masya Allah, kawan-kawan tolong mari. Kita tak tahu apa yang Allah nak ganti. Tapi kita doakan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan min. Ya Allah, berilah pahala kepada aku dengan musibah ini dan ganti aku lebih baik. Cara Tuhan nak ganti, itu kita serah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, kita nak pergi tak boleh kalau ada mana-mana NGO yang bersedia untuk pergi basuh rumah, untuk pergi bagi bantuan yang kita kena, penganjur-penganjur ini masuklah akaun duit dalam akaun mereka, biar duit kita sampai walaupun tubuh kita tak sampai. Mudah-mudahan pahala itu berjalan kepada kita. Ni kita dok berlakon. Kau duk main share di Facebook ya. Allah, orang ni rumah orang ni banjir, rumah orang ni hanyut, orang ni mati. Duit 50 sen pun tak masuk dalam tabung bantuan. Apa yang kamu dapat? Dapat main Facebook. Dapat share sana, share sini. Kita kata itu satu kerugian. Jadi marilah ambil peluang. Di saat sahabat-sahabat kita dilanda musibah, kita berdoa kepada Allah yang pertama. Yang kedua, kalau kita boleh pergi, kita pergi. Kalau tak boleh pergi, kita hantar bantuan melalui kawan-kawan, sahabat-sahabat, NGO yang bersedia untuk menyampaikan sumbangan kita tadi. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Ni kita masih lagi dalam mood banjir lagi ni. Jangan senang-senang. Oh, tak ada dah. Banjir yang pertama, pusing yang pertama aku lepas. Pusing yang kedua, kita belum tahu. Sebab itulah kita kena banyak bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Sentiasa dalam doa kita mesti banjir. Ya Allah, janganlah datang banjir bencana tempat kami. Tinggalkan maksiat, tinggalkan benda yang tak baik. Mudah-mudahan kita selamat. InsyaAllah. Jadi terima kasih Ustaz Alif. Maka dengan ini, tamatlah perbincangan kita 10 siri dalam buku Tenang dengan Ujian. Jadi insya-Allah dalam tazkirah lain kita tengok buku-buku lain pula yang boleh kita bincang-bincangkan insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Fadil Datuk atas perkongsian yang telah Datuk kongsikan sepanjang 10 siri kita bersiaran dalam mengupas buku Tenang dengan Ujian. Moga-moga ada iktibar, ada istifadah, ada pengajaran yang dapat kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita insya-Allah. Semoga apabila ujian itu datang kepada kita, kita dapat hadapi dengan tenang insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang bertanya macam mana nak dapatkan video koleksi daripada awal sehingga habis buku ni, daripada siri pertama hingga siri ke-10, tuan-tuan boleh pergi ke Facebook Ustaz Izlan Kepala Kesihatan. Kita ada recording siri pertama sehingga siri yang ke-10. Tuan-tuan boleh pergi dan tengok di situlah insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih saya ucapkan kepada semua atas perkongsian, atas kesudian untuk bersama-sama kita pada pagi ini. Jadi insya-Allah kita akan bertemu dalam siri-siri yang akan datang dengan mengupas buku-buku yang lain insya-Allah. Doakanlah panjang umur, kita akan bertemu lagi pada tahun depan. Di setakat ini dahulu, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.